start besok. So ni adalah untuk overall. Kita nampak Muhammad Ilyas masih tengah leading agak jauh dalam 200 poin jugalah, dekat-dekat 200 poin. Kedua Birik, dan ketiga Wan Afizi. Lepas tu keempat Pinky, and then kelima adalah Khairul Aris. Lepas tu yang belakang tu tengah kejar lah. Okay, so ini adalah untuk overall. Kita ada lagi rasanya minggu ni dengan minggu depan saja, ada 2 game week saja. Okay, so kita tengoklah siapa seasonal manager yang pertama. Okay, so hopefully kita akan sambung untuk season depan lah. Okay, so siapa yang terlambat untuk season ni, mungkin bolehlah orang kata register untuk season Next season depan. bila Cikgu Rashid? Selalunya akhir bulan 7 ataupun awal bulan 8. Okay. So maknanya kita akan break dalam kita akan break dalam 2 bulan. Summer holidays. Lepas tu saya rasa minggu pertama bulan 8 dia akan start. Okay, baik. Okay, ni satu lagi update. Bulan 5 baru, tak silap saya, ada 2 game 2 minggu. Wow. Ni. So sekarang ni Imran tengah leading untuk bulan 5. Tapi Muhammad Ilyas masih rapat lah, satu point je difference. Lepas tu Austin, okay, Cikgu Naim nombor 4. Cikgu Naim nombor 4. Azrin pun nombor 4. Lepas tu Abang Cid ni lah nombor 5, nombor 6. Okay, so agak rapat juga. So kita tengok game besok lah macam mana perkembangan dia. Okay, so hilang dari radar. Apa dia? Tuan Pinky terus hilang dari radar. Tak, ada dekat nombor 8. Ini untuk bulan 5 saja. Okay. So mungkin boleh catch up sebab ada game double game besok ataupun minggu ni. Baik. Okay. Since saya ada dekat sini, saya rasa mungkin saya boleh start terus ke news lah. Ya. Okay. Okay, minggu depan ni adalah Forest Factory. So seperti biasa hari Senin kita jarang ada apa-apa news. Cuma ada monetary policy meeting. Kita tak berapa sure sama ada dia akan ada impact. So kita just letak sebagai low ataupun medium impact lah. Okay. Lepas tu Aussie. Tapi Aussie ni dia ada monetary policy meeting the next day. Selalunya yang ni mungkin ada pergerakan sedikit. Okay. Ataupun mungkin yang GBP pun mungkin kita boleh ambil sebagai medium lah. Okay. Sebab dia policy meeting ni mungkin ada beberapa ayat yang boleh membuatkan dia pasaran anggap sebagai hawkish ataupun dovish. Okay, lepas tu saya rasa minggu depan banyak ada speech, especially FOMC member. Kita dah 2 minggu lepas FOMC. So mungkin daripada speech ni mungkin ada beberapa member akan memberi sedikit clue lah apa yang akan berlaku next FOMC. So market boleh bergerak agak volatile jugalah kepada beberapa speech. Okay. Lepas tu kita ada retail sales. Bergantung pada data, mungkin USD boleh menguat ataupun boleh melemah. Tapi saya rasa sekarang ni pergerakan US dollar seperti kita tahu ke arah kuat lah kebanyakan masa. Okay, jadi okay, mungkin kita boleh ni, tapi of course dia punya pergerakan tak adalah kuat sangat sebab kebanyakan pergerakan kuat macam US dollar dah kuat tu dah banyak berlaku. So mungkin yang ni boleh orang kata kalau market membuat satu correction dengan data ni, mungkin dia boleh orang kata pergi semula dekat buat double bottom atau double top, lebih kurang macam tu lah. Okay, so US dollar mungkin dijangka kuat. Lepas tu speech seperti biasa. Lepas tu kita ada CPI. Okay, ini agak impactful. Lepas tu Canada. Okay, Canada pun CPI. So agak impactful. Lepas tu kita ada lain tak berapa sangat. So basically next week kita ada Canada, GBP punya CPI. Itu yang penting. Yang lain tu adalah speeches dengan core retail sales. Okay, so tak ada yang terlalu kuat sangat. Okay, cuma itulah. Speeches ni mungkin boleh menggerakkan market. Mungkin orang ni hawkish tapi tiba-tiba sampai ke Powell, sebab Powell orang penting, tiba-tiba dia jadi dovish. So market boleh bergerak atas ke bawah atau bawah ke atas. Okay, so itu sajalah. Okay, itu untuk news, tak banyak sangat untuk minggu depan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So kita ada soalan daripada Cik Didi ya, Cikgu Rashid. Oh, okey. Lama kita tak dengar daripada Cik Didi. Okey. Okey.
Okey, salam cikgu. Dalam beberapa teks rujukan di mana kadar inflasi yang melonjak buat kerensi jadi lemah dalam jangkaan kripto dengan komuniti jangka akan menguat. Oh, okey. Jom, soalan dia ada beberapa parts dalam tu. So, kita pecahkan satu-satu. Saya tak berapa pasti kenapa dia kata kadar inflasi akan melonjak buat currency jadi lemah. Okey. Tapi daripada textbook memang kadar inflasi contoh hyperinflation ataupun kita panggil apa ya. Ada satu lagi macam dekat Zimbabwe ataupun dekat negara-negara macam mana Venezuela atau Argentina ada satu masa tu of course kadar inflasi yang melonjak boleh buatkan currency jadi lemah. Okay, so sebab tu textbook punya ataupun ni memang betul. Okay, tapi kalau kita tengok sekarang ni, contoh saya ambil contoh yang the other extreme, dekat US inflasi tinggi. Okay, tapi US dollar makin menguat sebab bila inflasi tinggi, FMC atau Federal Reserve dia akan cuba naikkan interest rate untuk jadikan US dollar kuat supaya dia nak bawa turun inflasi. Jadi tapi pada asasnya kalau kadar inflasi yang tinggi sebenarnya currency akan jadi lemah. Okey. Selalunya kalau kita tengok macam contoh saya nak ambil contoh yang ni pun mungkin Zimbabwe lah yang saya ingat, Zimbabwe ataupun negara seperti Venezuela, Argentina yang dulu capai sampai inflasi dia saya tak tahu sampai beratus persen ataupun berpuluh-puluh persen. Okay, sampai currency dia orang macam almost tak ada value. Okay, so second part, jangka kripto dan komoditi dijangka akan menguat. Okay, untuk crypto coin sebab dia sampai sekarang masih belum ada orang kata satu fundamental atau satu orang kata scientific study macam mana pergerakan kripto tu berkait rapat dengan kita punya fiat dollars ataupun fiat money ataupun apa-apalah. Okay, macam contoh sekarang ni kita boleh kata Canadian dollar mungkin menguat sebab minyak, ataupun contoh Aussie dan New Zealand mungkin naik sebab gold ataupun harga susu. Itulah kita boleh kata. Tapi kripto ni macam sampai sekarang kita tak, okay, walaupun dia ada beberapa correlation tapi kita tak boleh nak orang kata nak kaitkan at this point. Okay, sebab tu yang baru-baru ni kalau ikutkan konsep awal, Bitcoin ataupun any crypto coin patutnya menguat. Okay, bila contoh masa Russia invade Ukraine ataupun dalam krisis kewangan yang mungkin berlaku apa semua, tapi kita nampak crypto coin tak correlate seperti yang dijangka. Okay, sekarang ni crypto coin dia correlate more towards macam Nasdaq ataupun technology tech stocks punya index. Okay, so ada correlation yang orang kata dia dah breakdown tapi dia membuat correlation yang macam baru. Okay, so mungkin big fund managers atau hedge fund dia orang ada sebab-sebab mungkin dia orang tak beli kripto seperti mana yang original correlation, tetapi sekarang ni kripto menjadi macam tech stocks macam Facebook ataupun Meta ataupun Tesla ataupun apa lagi apa yang dipanggil FANG sekarang ni, Mang, Amazon, Netflix, semua tu lah. Okay, satu lagi yang komoditi dijangka akan menguat. Sepatutnya komoditi memang dia dah menguat lagi-lagi lepas isu Russia-Ukraine tu. Sebab tu kita nampak harga minyak dah melonjak daripada 70-80 sampai ke 120-130. Lepas tu kita nampak harga-harga orang kata metals macam palladium, nickel, apa lagi metals. Lepas tu harga jagung, soya, minyak kelapa sawit kat Malaysia pun ada, mungkin saya tak tahu ada pekebun kelapa sawit mungkin dah jadi apa kata, kalau bukan jadi jutawan pun ataupun at least dia punya income dah berkali-kali ganda. Sebab dulu harga minyak sawit contoh 1,000-2,000 satu tan, kalau tak salah saya sekarang ni dekat 4,000 lebih ataupun mungkin at least dekat high 3,000 atau close to 5,000. Okay, jadi rata-rata harga komoditi semua meningkat lah. Okay, so saya rasa saya dah saya nampak Didi kata mungkin line putus-putus, tapi saya rasa mungkin siapa tu boleh ulang balik
tengok dekat Facebook ataupun boleh tengok balik dekat apa tu channel YouTube saya lah, untuk Didi dapatkan. Tapi untuk jawapan saya, dia textbook, jawapan kadang-kadang textbook tu dia teori. Okay, macam contoh kadar inflasi naik, currency akan jadi lemah. Itu memang textbook punya ni answers. Tapi lepas dia punya consequences tu, dia akan ambil masa ataupun dia akan berlaku. Okay, sama juga kripto patutnya jadi kuat, tapi kripto semua sekarang ni menjadi lemah. Siapa yang trade, especially macam Luna yang baru-baru ni jadi isu tu, yang almost orang 8 orang ke yang bunuh diri ke apa ke. 22. Okay, okay, sekarang 20. So even masa boom dengan Cikgu Naim, kita orang sama tengah makan dinner tu, tiba-tiba kita orang cerita pasal kripto Luna menjunam lah. Okay, so itu saja. Okay, harap jawab soalan Didi lah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid.